Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani Najwa binti Zul, bernombor matrik A21A2890. Hari ini saya ingin membentangkan report 2 AK1. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan penyelidik akademik dan penyelidik industri saya pada kali ini. Nama penyelidik akademik ialah Encik Ahmad Syakir bin Junuh Alias Ismail, dan nama penyelidik industri pula ialah Puan Mimi Marina binti Mustafa. Saya mulakan dengan analisis SWOT. Istilah analisis SWOT merujuk kepada kerangka kerja yang menangani kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman entitas untuk menilai posisi kompetitifnya. Kompetitifnya dapat digunakan untuk mengembangkan rencana strategis. Ini adalah teknik yang berguna untuk mengimbas persekitaran dalaman dan luaran, di mana kekuatan dan kelemahan ini berpunca daripada persekitaran dalaman, sementara peluang dan ancaman datang daripada persekitaran luaran. Ia membantu memadankan sumber dan kemampuan syarikat dengan persekitaran yang kompetitif di mana syarikat beroperasi. Analisis SWOT ini digunakan untuk menghasilkan sebuah pelan pemasaran yang mengambil kira kekuatan dan kelemahan sesebuah perniagaan serta peluang dan ancaman yang dihadapi di pasaran semasa. Akronim SWOT merujuk kepada kekuatan iaitu strength, kelemahan iaitu weakness, peluang iaitu opportunities dan ancaman iaitu threats. Kekuatan dan kelemahan merujuk kepada keadaan dalaman yang mampu dikawal oleh sesebuah organisasi. Contohnya, reputasi, lokasi dan kualiti produk yang dipasarkan. Manakala, peluang dan ancaman pula merujuk kepada persekitaran luaran yang sukar untuk dikawal oleh organisasi, seperti harga, pembekal dan pesaing. Dalam penghasilan analisis SWOT, pengetahuan tentang sesuatu perkara itu perlu diaplikasikan untuk mendapatkan hasil yang tepat. Kelemahan dan ancaman ini yang dinyatakan dalam faktor dalaman dan faktor luaran boleh juga dikenali sebagai masalah. Sekiranya sesuatu kelemahan atau ancaman itu tidak dapat diatasi, maka mereka sukar untuk mencapai kemajuan atau kejayaan. Oleh itu, tindakan perlu diambil untuk memastikan objektifnya tercapai. Oleh itu, analisis SWOT ini bukan sahaja boleh digunakan dalam perniagaan, tetapi juga boleh digunakan pada diri sendiri dalam pembangunan kerjaya bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan merupakan perkara yang dilakukan oleh organisasi dengan sangat baik atau dengan cara yang membezakan dengan pesaing. Fikirkan kelebihan yang dimiliki oleh organisasi berbanding organisasi yang lain. Hal ini mungkin akan memotivasikan kaki tangan syarikat akses ke bahan tertentu atau sekumpulan proses pembuatan yang kuat. Kekuatan adalah bahagian penting dalam organisasi. Kekuatan merujuk kepada kelebihan, keistimewaan atau kebolehan yang dimiliki oleh sesebuah organisasi itu sendiri yang tidak ada pada organisasi yang lain. Kekuatan ini akan memberi kemampuan bersaing kepada organisasi tersebut. Kekuatan yang pertama bagi syarikat Big 4U Trading adalah menawarkan pelbagai jenis produk. Ia adalah merupakan kedai yang menawarkan pelbagai jenis kek kepada pelanggan. Dengan ini, pelanggan akan dapat merasai pelbagai rasa kek yang sedia ada dan baru. Pelbagai pilihan yang menarik dengan bentuk yang kreatif hasil daripada perbincangan dengan rakan sekerja. Terdapat juga pelbagai jenis produk lain yang jarang dijumpai dijual di kedai lain, seperti bakul pastri dan jala emas. Oleh sebab itu,
kedai Bake For You mempunyai kelebihan yang tersendiri dalam menarik minat pelanggan di luar sana untuk datang berkunjung di kedai ini. Yang kedua adalah pentadbiran organisasi yang kukuh. Kekuatan dalam pentadbiran perniagaan kerana setiap pekerja telah diberi tugas untuk menjalankan tanggungjawab dan peranan masing-masing dalam melincinkan aktiviti perniagaan. Peranan ini telah dimaklumkan dan difahami oleh setiap pekerja semasa memulakan pekerjaan. Peranan yang telah dimaklumkan dan difahami oleh setiap pekerja. Tanggungjawab yang sudah diamanahkan oleh pengurus Bake For You adalah secara adil dan saksama. Sebagai contoh, Bake For You kini mempunyai 4 orang termasuk pelajar praktikal menjalankan tugas masing-masing secara sama rata dan saling tolong-menolong. Kebanyakan tugas sudah diatur terlebih dahulu sebelum memulakan perniagaan supaya tugas diberi secara adil dan saksama. Tiada istilah tugas-tugas khas kecuali bagi pelajar praktikal di mana mereka akan diajar satu persatu tugas bermula dari pembuatan produk biasa sehingga ke peringkat seterusnya. Yang ketiga adalah menawarkan harga yang kompetitif. Harga yang ditawarkan di Bake For You bagi setiap produk adalah sangat kompetitif. Harga diletakkan berdasarkan kepada kandungan bahan yang digunakan dan melihat keadaan pasaran semasa. Harga yang ditawarkan juga adalah sama dengan pesaing yang ada di kawasan sekitar. Di Bake For You, kami menawarkan harga yang sangat berpatutan dengan rasa sesuatu produk tersebut. Justru itu, pelanggan kami sanggup membeli sampai beratus-ratus ringgit disebabkan mereka sudah mulai suka dengan hasil produk di Bake For You. Hal ini walaupun terdapat peniaga lain menjual makanan yang sama, namun rasanya jauh sama sekali dengan produk yang dijual di Bake For You. Hal ini kerana kami menjaga mutu penjualan dan penggunaan setiap bahan bagi memastikan produk yang dihasilkan itu bermutu tinggi dan berpatutan dengan harga yang ditawarkan. Yang keempat adalah menawarkan perkhidmatan cash on delivery iaitu COD. Bukan itu sahaja, syarikat ini juga menyediakan perkhidmatan COD di kawasan-kawasan yang jauh maupun yang dekat. Jas yang dikenakan adalah bergantung jarak rumah pelanggan dengan kedai Bake For You. Hal ini dapat menarik minat pelanggan dan memudahkan mereka sekiranya mereka sibuk atau malas untuk keluar dari rumah. Dan yang terakhir adalah bayaran tambahan. Organisasi ini mempunyai kaedah pembayaran tambahan yang sangat mudah. Hal tersebut kerana organisasi ini menawarkan pelbagai kaedah pembayaran seperti pembayaran melalui atas talian. Saya teruskan dengan kelemahan. Kelemahan merupakan keadaan perniagaan atau syarikat dalam menghadapi pesaing yang mempunyai keterbatasan dan kekurangan serta kemampuan dalam menguasai pasaran, sumber serta kepakaran. Kelemahan juga merujuk kepada bahagian dalam perniagaan yang menyimpang dari nilai yang ditawarkan atau mengurangkan kebolehan untuk bersaing dengan pesaing. Kelemahan Bake For You yang pertama adalah kurang dikenali selain pelanggan tetap. Perniagaan Bake For You Trading ini merupakan perniagaan yang kurang ternama jika dibandingkan dengan perniagaan pesaing lain seperti Secret Recipe, Muhibah dan lain-lain. Hal ini berpunca daripada pelbagai faktor di mana perniagaan tersebut
tidak menarik minat pelanggan untuk datang ke kedai kerana terlihat kusam dan tidak menyerlah. Kebanyakan pelanggan yang datang membeli hanyalah disebabkan produk yang dijual tersebut sangat sedap dan bukanlah disebabkan kedai yang menarik pelanggan untuk datang berkunjung. Yang kedua, persaingan yang sangat sengit. Bisnes bakery bukanlah satu model bisnes yang baru di Malaysia. Kalau kita lihat di kawasan pekan dan bandar-bandar, pasti akan terjumpa 2 atau lebih kedai yang menjual produk seumpama ini. Kalau dalam situasi ini, kalau terasa nak makan kek, biasanya pelanggan akan memilih untuk membeli kek yang dijual di kedai secret recipe ataupun di Starbucks. Selain kedai-kedai kek yang telah pun popular, terdapat juga kedai yang tidak begitu popular. Perlu juga diambil kira. Sebab hal ini kerana ramai orang mula mencari-cari hasil tangan yang boleh dikategorikan sebagai homemade. Yang ketiga adalah bukan makanan ruji penduduk Malaysia. Seperti yang kita tahu, permintaan untuk produk seperti kek ini ada kalanya bermusim. Kebanyakan pelanggan hanya mencari kek apabila mempunyai majlis keramaian, sambutan hari lahir, majlis pertunangan, majlis perkahwinan dan sebagainya. Sesekali juga mereka akan menghidang kek dan lain-lain produk untuk minum petang mereka. Namun, bukan semua orang amalkan minum petang. Dan yang terakhir adalah kos bahan mentah yang mahal. Untuk menghasilkan kek yang sedap, perlulah menggunakan bahan-bahan yang berkualiti tinggi. Semakin hari semakin meningkat modal yang dikeluarkan untuk membeli bahan mentah, sekaligus membimbangkan peniaga. Kerana sekiranya mereka tidak menaikkan harga bagi setiap produk, mereka sendiri yang akan menanggung kerugian. Saya teruskan pula kepada peluang. Peluang adalah faktor luaran yang positif yang boleh membantu meningkatkan prestasi sesebuah perniagaan. Peluang-peluang yang wujud memberikan potensi kepada perniagaan untuk berkembang. Peluang yang pertama adalah peluang perniagaan untuk dikomersialkan. Perniagaan ini juga dijangka akan dapat dikomersialkan seperti perniagaan lain. Ia berhubungan dengan kek yang merupakan makanan yang menjadi permintaan ramai, tidak kira golongan dan peringkat umur. Yang kedua adalah mempelbagaikan produk. Produk yang ditawarkan di Bake For You akan ditambah seperti mempelbagaikan lagi jenis kek dan pelbagaikan pilihan produk akan meningkatkan lagi keuntungan yang diperolehi di Bake For You Trading. Yang ketiga adalah perkembangan secara online. Perniagaan online yang semakin mendapat perhatian adalah salah satu peluang kepada perniagaan untuk terus berkembang. Pelanggan boleh melayari laman sesawang yang disediakan untuk mereka membuat tempahan dengan cepat atau melihat produk terkini yang ditawarkan. Kedudukan kedai yang strategik seperti berdekatan dengan sekolah dan penempatan penduduk yang ramai menyebabkan kedai itu mendapat sambutan yang hangat. Persekitaran berdekatan Bake For You Trading juga mempunyai kawasan perumahan dan kawasan sekolah. Yang terakhir adalah mempromosikan kedai. Bake For You juga mengambil peluang yang disediakan seperti kemudahan media sosial untuk mempromosikan kedai ini. Dengan adanya media sosial seperti Facebook ini,
mereka dapat memperkenalkan kedai Bake For You kepada pelanggan dengan lebih mudah tentang produk-produk yang terdapat di Bake For You. Manfaat daripada ini, semakin ramai pelanggan mengenali kedai ini dan peluang untuk menempatkan Bake For You sebagai tumpuan pelanggan akan semakin meningkat di seluruh Malaysia. Saya teruskan yang terakhir adalah ancaman kepada Bake For You Trading. Ancaman ialah sebarang kemungkinan yang melibatkan faktor-faktor luaran yang boleh mengganggu pergerakan dan kemajuan organisasi. Ancaman merupakan suatu keadaan yang mengancam dari luaran organisasi. Ancaman merupakan faktor luaran yang berada di luar kawalan yang boleh menyebabkan strategi perniagaan terganggu atau perniagaan akan terbantut. Ancaman yang pertama adalah pesaing baru. Perniagaan ini juga akan bersaing dengan pasaran baru jika pasaran ini wujud dan berjaya. Di sini, pelbagai strategi perlu diwujudkan bagi memastikan Bake For You Trading ini tetap menjadi pilihan utama pelanggan. Yang kedua adalah kuasa dan kekuatan pesaing yang ada. Persaingan dengan perniagaan yang mengeluarkan produk yang sama merupakan ancaman yang dihadapi oleh Bake For You sekarang. Pesaing yang telah lama berada di pasaran mempunyai pelbagai strategi untuk memantapkan perniagaan mereka. Nama perniagaan yang telah dikenali umum menyebabkan persaingan sengit kepada Bake For You Trading untuk memasuki pasaran yang ada. Dan yang terakhir adalah kenaikan harga barang. Isu kenaikan harga barang kini tidak asing lagi di Malaysia. Hal ini kerana isu ini merupakan perkara yang paling digeruni oleh para peniaga. Saya meneruskan pembentangan ini kepada rancangan operasi perniagaan Bake For You Trading. Operasi perniagaan boleh didefinisikan sebagai aktiviti atau perniagaan yang dapat dilaksanakan setiap hari untuk mempertahankannya dan meningkatkan nilai perusahaan dan memperolehi pendapatan daripadanya. Perniagaan Bake For You mengamalkan konsep customer first di mana apabila mereka berhadapan dengan situasi seperti membuat adunan tentang sebarang makanan yang telah dibeli oleh mereka, sama ada tindak balas positif atau negatif, mereka tetap menerima dengan hati yang lapang agar penambahbaikan dapat dilakukan ke atas sesuatu produk tersebut. Selain itu, bagi pembelian kek di kedai Bake For You, terdapat pekerja yang bertugas khusus untuk membantu pelanggan mengambil kek yang ingin dibeli, membantu pelanggan membuat pilihan dan menerangkan tentang setiap jenis kek dengan lebih terperinci kepada pelanggan tersebut. Hal ini dapat memudahkan pelanggan untuk membuat pilihan makanan yang ingin dibeli mereka mengikut citarasa masing-masing. Seterusnya, perniagaan ini turut memberi diskaun kepada pelanggan tetap yang selalu datang membeli belah di kedainya. Contohnya, setiap tempahan yang banyak akan mendapat potongan harga ataupun produk percuma sebagai tanda menghargai pelanggan tetap tersebut. Bukan itu sahaja, kedai Bake For You juga akan menerima kek yang ditempah seawal minimum 3 hari sebelum tarikh majlis dan setiap tempahan tersebut akan dicatat dengan teliti lalu disimpan di dalam satu buku khas. Akhir sekali adalah komunikasi yang digunakan oleh pekerja terhadap pelanggan pula adalah sangat ramah dan sopan. Bukan itu sahaja, penggunaan kata terima kasih dan datang lagi tidak pernah lekang di mulut pekerja Bake For You. Bake For You Trading ini
akan mula dibuka pada jam seawal 8.30 pagi sehingga 5.30 petang. Pada hari Jumaat, kedai ini akan ditutup sepenuhnya. Pekerja akan datang mengikut tempahan. Sekiranya terdapat tempahan awal, mereka akan datang awal untuk menyiapkan tempahan tersebut. Kebiasaannya bergantung kepada tempahan. Jika berlaku pertendihan masa tempahan, kesemua pekerja akan sampai pada waktu yang sama. Seperti biasa, seperti kebiasaannya, pekerja yang awal akan datang membuka kedai terlebih dahulu. Setiap pekerja sudah mempunyai tugas dan peranan masing-masing. Justru itu, mereka hendaklah bijak membahagi tugas supaya adil dan saksama. Pada jam 1 petang, mereka akan rehat selama sejam untuk makan dan solat secara bergila-gila sekiranya terdapat tempahan yang banyak. Kemudian menyambung kembali tugas mereka. Sekiranya tiada sebarang tempahan, mereka akan membuat penambahan stok di kedai Bake For You. Pada jam 5 petang, mereka akan bersiap-siap untuk membersihkan kedai. Setiap minggu, mereka akan membuat pemeriksaan barang yang telah habis dan kemudiannya akan dibelikan oleh majikan Bake For You Trading. Sebelum pulang, pekerja Bake For You Trading akan memastikan kedai ditutup dalam keadaan bersih dan lampu kipas dipadamkan. Saya teruskan pula kepada produk atau servis di Bake For You Trading. Pembangunan dan kawalan kualiti produk bertujuan untuk memastikan kualiti produk sentiasa terjaga dan sama setiap kali perhasilan produk dilaksanakan. Proses kawalan kualiti terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah rancang. Rancang merupakan satu proses untuk memperkukuhkan objektif dan proses yang perlu untuk menghasilkan hasil yang selaras dengan keperluan pelanggan. Sebagai contoh, perniagaan Bake For You ini menyediakan perkhidmatan penjualan makanan khusus bagi kek dan pencuci mulut. Maka, pihak di bahagian proses pengeluaran perlu membuat satu resepi bagi setiap makanan dengan sukatan dan bacaan yang sama. Dan seterusnya adalah buat. Melaksanakan proses-proses yang telah dirangka mengikut prosedur yang ditetapkan. Sebagai contoh, mula menimbang tepung mengikut sukatan, kemudian ayakkan dengan baking soda, masukkan telur dan sebagainya. Yang ketiga adalah semak. Proses ini merupakan proses di mana pemantauan dilakukan sama ada sukatan yang dibuat bersesuaian ataupun tidak dengan tekstur yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah tindakan. Apabila proses pengeluaran telah dibuat, hasil daripadanya akan dilihat dan penambahbaikan akan dilakukan bagi menjaga kualiti sesuatu produk di Bake For You Trading. Perniagaan Bake For You juga sentiasa membuat R&D bagi produknya dalam menjaga kualiti dan kepuasan pelanggan. Sebagai contoh, Bake For You akan membuat satu pemerhatian terhadap ketahanan coklat topping yang digunakan di atas kek coklat lembap. Hasilnya, mereka dapat mengetahui berapa lama ketahanan coklat tersebut dan bilangan tarikh luput bagi produk tersebut dapat ditentukan. Bagi perkhidmatan pula, waktu operasi bagi kedai Bake For You ini adalah dari jam 8.30 pagi sehingga 5.30 petang. Saya teruskan dengan produk dan perkhidmatan
yang ditawarkan. Produk terbahagi kepada yang pertama adalah cream puff dan eclair, yang kedua tart telur, tart buah, Hokkaido, cheese tart, brownies, cream horn, kek karamel dan kek marble. Setiap jualan produk tersebut lebih kurang sama. Hal ini kerana majikan mengambil tahu makanan kegemaran atau makanan yang selalu menjadi tumpuan orang ramai. Di kedai ini juga, Puan Mimi menyediakan satu menu iaitu set combo kepada pelanggan. Hal ini dapat memudahkan pelanggan yang baru untuk mencuba setiap produk yang dijual. Oleh hasil demikian, dapat menguntungkan majikan dan juga pelanggan. Di Bake For You Trading juga, kami menyediakan pelbagai jenis brownies. Antaranya termasuklah brownies tower, brownies cake buffdin, brownies Nutella, brownies almond dan brownies kedut. Pelanggan Bake For You boleh terus mengunjungi kedai ini untuk membuat pembelian. Ada juga yang suka membuat tempahan terlebih dahulu sebelum datang mengambilnya. Bake For You Trading juga membuat penghantaran COD bagi mereka yang tinggal jauh. Jas tersebut adalah mengikut jarak rumah masing-masing dari kedai ini. Yang terakhir adalah visi dan misi perniagaan Bake For You Trading. Setiap perniagaan mestilah mempunyai visi dan misi serta objektif dalam memajukan perniagaan masing-masing. Visi perniagaan Bake For You Trading adalah visi merupakan suatu konsep atau matlamat yang individu atau organisasi berusaha untuk mencapainya. Visi syarikat ini adalah untuk menjadikan sebuah syarikat yang berdaya saing, penjual dan pembekal kek yang terulung, dinamik serta berjaya mengembangkan nama di peringkat yang lebih teguh menerusi pakatan pasukan yang kuat dan mantap. Yang terakhir adalah misi perniagaan Bake For You Trading. Misi ini merupakan tindakan yang berkaitan dengan sekumpulan individu atau organisasi yang telah bersatu dengan niat dan objektif yang sama. Misi Bake For You terbahagi kepada 7. Yang pertama adalah melahirkan pekerja yang bertanggungjawab dan boleh memimpin pekerja yang lain. Yang kedua, meminimumkan kerosakan produk. Yang ketiga, mencipta pelbagai produk yang menarik dan berkualiti tinggi kepada pelanggan. Yang keempat, pekerja Bake For You memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Yang kelima, mereka dapat membina dan melatih pekerja secara amali dan teori di kedai Bake For You. Yang keenam, membentuk kumpulan usahawan niaga serta sasaran pasaran. Dan yang terakhir adalah memberi dan mewujudkan peluang pekerjaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.